martabat dia rendah sikit lah. Daripada benda yang dia sayang. Baju yang dia beli ke, hantar pergi. Yang dia sayang, tu pahala dia lebih tinggi. Try buat sekali. Untuk kita nak mencapai darjat sedekah jariah yang tertinggi. Cari satu benda yang kita sayang. Pen kata kau. Benda kecil, minta apa. Tapi try buat. Tak kepada orang Kelantan pun, orang lain susah. Try kita buat yang tu. Sampai ada satu martabat kita punya ilmu, keimanan yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuba bagi. Kalau duit ni berapa ribu tahu kita sayang. Gitu. Dekah yang lain tak apa Ustaz. Dalam duit ni payah sikit. Duit ni payah cerita. Boleh dah sedekah lah ni, minyak pun turun dah. Tak mahal dah. Lebih kurang hak dulu juga. Jadi orang kata boleh lah. Kalau yang sedekah benda lain, sedekahlah benda apa pun. Hatta daripada zaman salafus salih, ada orang minta sedekah mai rumah dia. Duit tak ada. Bukan orang kaya, tapi ada orang yang lebih memerlukan. Datang rumah dia. Itu guru ni tengok dia keluar, tengok Allah tak ada benda apa. Dia pergi dapur tengok ada bawang. Sedekah bawang. Kenapa tak? Orang yang terima sedekah tu kenalah redha, kenalah terima apa saja pemberian orang dah itu. Bawang pun boleh makan. Jadi orang kata apa yang orang bagi kita terima, walaupun orang bagi dekat kita tu benda yang tak berapa. Kudu makan sangat dah. Hantar sup, daging haram tak ada. Alhamdulillah orang bagi kita, orang ingat kita. Jangan kedekut piang tangkai jerin tik hidung masin. Itu jangan sangka gitu. Dah orang bagi alhamdulillah. Kita yang bagi pula tu, yang tu yang ada pun kan. Kita ingat kat jiran kita ni duk hantar bau habis. Hantar bau lah makan rian. Rian mai Perak yang ujung sana mai. Sekilo RM10, 10 RM12 kan kampung. Dah kawasan ni mana rian ni dah bau. Ambil bau wangi. Wangi. Tak tengok kulit derian lah. Duduk belakang rumah kulit derian lah. Dan lempak luguk sampah kulit derian. Sedih orang tu. Hantar pi lah. Orang kata apa orang panggil bubuk derian ke apakah. Bukan nak pakai banyak pun buah derian, kita buat bagi kat jiran kita. Nabi ajak macam tu. Nabi ajak bila buat sup perbanyakkan kuah dia. Supaya orang lain dapat rasa. Dan orang terima tu jangan rasa kecil hati. Yang tu yang dia mampu, yang tu yang dia ingat, yang tu yang boleh dia supply hantar pun. Dia pun keluarga ramai. Dia pergi hantar sup, kita tanda ingatan. Itu. Kita kurang bab tu. Puasa zaman dulu alhamdulillah kita buat cokodok, insya-Allah buat banyak-banyak. Pergi hantar 10 biji rumah, pergi hantar 10 biji rumah, dia balas 10. Dia balas 10 cokodok, ada cokeria, ada je orang makan. Lepat pisang ada, lepat liat ada. Macam-macam kuih kita dapat rasa. Tu bulan puasa alhamdulillah lah ni kurang lah. Dah ni pergi pasar malam. Pergi pasar malam pasal tunjuk, dia tunjuknya ni, tunjuk ni, balik rumah makan yang tu lah. Tak bagi dah kat jiran lah. Kalau pakat bagi insya-Allah senang. Senang orang kata. Pakat-pakat merasa. Kita orang kata kita memberi, dia merasalah. Kita berbudi, dia berbahasa. Orang bagi terima kasih, ucap. Mulut jangan berat, lidah tu ucap terima kasih, syukran. Sekurang-kurangnya Islam aja. Bila mana orang tolong kita, orang bagi satu pemberian, kita kata jazakallahu khaira. Ini paling sempurna ucapan. Selain pada terima kasih tadi. Jazakallahu khaira. Kita katalah terima kasih. Moga Allah Ta'ala balaskan yang lebih baik. Gitu. Tu ucapan paling sempurna dalam Islam. Jarang kita dengar orang kata yang demikian tu. Itulah yang diajar oleh Nabi kita
sallallahu alaihi wasallam. Dengan orang kata ujian banjir, dan ujian bermacam-macam jenis ujian. Kau terbang jatuh lah. Walaupun kau terbang tu bukanlah kau terbang Malaysia, tapi jenama tu jenama Malaysia. Jenama Malaysia Asia tu Malaysia punya keluaran. Walaupun dia Indonesia diuji oleh Allah Ta'ala terjun dalam laut Jawa. Jumpa dah kot kotak hitam. Jumpa tak tahulah. Tapi ramai dalam tu Kristian lah. Kristian yang mati tu. Islam pun ada jugalah. Ujian lah tu semua ujian. 2014 punya ujian. Terbang 2 biji hilang, 3 biji dengan Asia. Allahu Akbar. Macam-macam ujian mai. Mai pula banjir, mai pula ribut di Pening. Ribut dia angkat bumbung-bumbung. Tak ada nak berak, jamban terpelehung. Tengok bumbung tak ada. Angin dia angkat gitu cerah. Di Pening dulu putih beliau macam-macam lah ni, kuih pelik. Kuih pelik, tak apa nak sedap lagi ke? Wallahualam. Dia minta sedap-sedap lah. Orang kata dengan orang kata petunjuk-petunjuk yang Allah Ta'ala hantar kat kita ni takut. Dengan Malaysia ni mungkin akan suatu masa datang orang kata musim sejuk. Dia akan jadi musim sejuk di Malaysia ni special. Kemungkinan salji pun turun juga. Syok punya salji lah. Jadi tuan-tuan sidang jemaah yang dikasihi sekalian, daripada Ibnu Abbas meriwayatkan kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala musanna shiraquhuma. Baca kita ini. Ya apa lupa dah. Dan baca dah bak nak lain. Cincin tu, masuk bak cincin tu. Lama tak main. Hari tu cuti sekolah. Cuti sekolah. Sebulan dah lah sekali tak cuti sekolah pula. Jalan motor. Jalan tak main hari tu. Tu. Lupa habis. Kana khatamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min warik wa kana fidduhu habasyiyah. Ini menerangkan pada bab cincinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cincin. Jadi Rasulullah pakai cincin. Kita pakai cincin tak? Saya tak pakai. Jadi pakai cincin tu sunnah Nabi dapat pahala. Pakai cincin kerana ikut sunnah Nabi. Dan cincin Nabi itu diperbuat daripada perak fiddah. Perak benda putih. Dibuat daripada fiddah, antara barang yang mahal lah. Selepas daripada mai, selepas daripada mai itu fiddah halal bagi lelaki pakai. Halal fiddah ni pada lelaki untuk menyarung ke jari-jarinya, halal. Dan sunnah itu adalah pada jari manis dia, jari ni. Ini sunnah Nabi pakai cincin jari ni, ataupun jari ni, 2 jari. Jari ni tak sunnah. Jari ni jadi orang kata tak apa nak elok. Jari ni. 2 jari ini saja yang menjadi sunnah yang dipakai oleh Nabi SAW. Kalau kita tengok Tok Bomo, dia hentam semua jari. Udah punya besar-besar punya batu. Allahu Akbar. Ni betul-betul Bomo ya. Dia pakai sunnah siapa pun tak tahu. Dan dianya itu daripada batu Habsyi, daripada batu, ada batu hitam Nabi pakai. Jadi cari batu yang warnanya hitam. Batu warna lain pun boleh. Kita pakai zamrud warna hijau mahal. Delima warna merah mahal. Nilam, topaz, apa kebala lagi lah daripada batu-batu orang yang minat batu ni. Memang mahal lah. Belian. Belian, orang panggil intan, belian. Intan adik pada belian. Belian tu abang dia. Belian tu lagi lawa. Orang lelaki boleh pakai. Belian. Yang tak boleh pakai adalah mai dan suasa. Mai suasa adik-beradik. Mai suasa ni adik-beradik.
Nak tahu cincin suasa, tanya P. Romli. Dia menyanyi lagu cincin suasa. Jadi orang kata suasa itu tak boleh sebab dia adalah mai. Dia setengah ustaz pakai juga. Lepas kata ada pendapat, dua pendapat lah. Ada yang kata haram, ada yang kata halal. Tapi yang paling sahih, pakat pi kedai, pi tanya, apek-apek suasa ni mai ke perak? Tanya itu. Kalau mai haram pakai. Kalau perak boleh pakai. Tapi ada ustaz pakai hak suasa ni, depa kata boleh, macam isap rokok lah. Ustaz ni tak isap rokok. Dia kata rokok haram. Mai ustaz ni isap rokok. Rokok tu makruh. Tu cara dia lah. Rokok daun tak apa. Rokok daun tu kita berani lah kata. Rokok yang tak boleh ni rokok sigaret. Sigaret tu. Dia mempunyai beberapa jenis racun. Wallahu ta'ala alam. Saya pun tak berani nak kata haram. Tapi kebanyakan ulama' kata rokok sigaret ni haram lah. Haram kebanyakan. Kebanyakan. Boleh kata dah menjadi 70-80% kata haram. Tu ramai tau. Yang kata makruh ada. Ada juga. Ada juga. Tu 20%, 30% saja. Rokok daun, tak apa, tibai. Daun pun tengok juga. Jangan pergi beli daun yang orang kata Cina buat tu, campur macam. Beli daun-daun yang memang daun tembakau. Apa? Dan ada juga yang kata tak daun pun sopa ya. Gitu. Lagi teruk usah tak ada filter. Tu dia kau nak ikut tu. Ikut hang nak pakai yang mana. Nak pakai yang mana boleh, bebas. Bebas. Pakai. Okey. Itu adalah perak, cincin jenis cincin perak. Maka daripada perak ini boleh buat cincin kita pakai perhiasan untuk diri, tapi haram buat perhiasan di rumah kita. Di rumah kita buat perhiasan pakai perak, pakai camca perak, pakai cawam perak, buat perhiasan hukum haram. Hukum dia adalah haram. Begitu juga dengan mai, hukumnya haram. Tak boleh. Kita pergi makan di hotel, hati-hati. Setengah hotel 5 star, 7 star, yang star ni banyak star sangat ni, dia pakai barang daripada perak. Dia punya camca. Kalau kita tengok perak, kita jangan pakai camca tersebut, sebab yang demikian itu dilarang oleh agama. Tak boleh pakai. Camca perak. Kalau hotel bajet ni tak ada lah camca perak, camca besi dah. Camca biasa saja. Jadi tak apalah itu. Kalau hotel yang besar-besar tu. Hotel di Dubai tu, hotel-hotel kaya-kaya semalam 27,000 malam. Tu dahsyat. Itu dahsyat. Maka yang demikian itu barang perhiasan, dibuat perhiasan di rumah adalah haram. Haram. Pakai cincin tak apa. Gigi tak apa. Gigi. Doktor kita kena pakai gigi perak. Tak apa. Mai pun tak apa gigi. Hang tak pakai gigi mai, mulut hang bau lah, rosak habis semua. Boleh. Boleh pakai gigi mai. Itu terkecuali. Terkecuali. Mati macam mana ustaz korek balik. Mampus nak korek balik. Lekat setengah tu dia tanam. Kalau jenis boleh buang tak apa. Pergi gadai, pajak gadai. Cina pun tak mau. Gigi ayo. Gigi pun hantar kedai. Okey. Dan di dalam hadis yang lain, Nabi menggunakan cincin daripada perak tersebut untuk membuat stamp pad. Stamp pad. Apa panggil apa? Cop tu orang panggil apa? Stamp apa? Rubber stamp. Buat rubber stamp mohon, cop mohon. Muhammad Rasulullah. Ada cop tu. Hantar kepada maharaja-maharaja, pembesar-pembesar daripada negeri-negeri menggunakan cop. Kalau kita sekarang sign lah. Cop pun masih ada. Cop masih ada. Gunakan cop bulat ataupun cop
nama dan sebagainya. Nabi kita pun pakai dicop pada suatu kertas dan dihantar kepada pembesar-pembesar menggunakan cop. Itu ikut zaman, bersesuaian dengan zaman. Antum a'lamu bisyu'uni duniakum, kata Nabi. Hampa lebih tahu dengan keadaan dunia hampa. Sesuai dulu naik unta, sesuai sekarang naik kereta. Sesuai kan? Nampak tak? Dulu unta, lah kereta. Dulu pedang, lah senapang. Lah pistol. Sesuaikan lah. Boleh. Tapi sampai akhir zaman pun senjata yang akan dipegang oleh malaikat itu adalah pedang. Menghalang Dajjal daripada masuk ke bumi Haramain, tanah haram. Itu pedang. Mereka pakai pedang. Dajjal nak masuk dia pedang. Nampak? Tak berani masuk. Dajjal tak berani masuk. Dan itulah senjata yang akan membunuhnya Dajjal. Nabi Isa alaihissalam pada masa tu bukan Nabi dah. Dia merupakan orang yang mengikut orang kata syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia turun atas dunia ni, maka dia diberi tugas untuk membunuh Dajjal. Dan Dajjal mati. 40 hari mati. Qalu, Dan beberapa riwayat pun menyebut bahawasanya cincin Nabi itu adalah daripada perak. Daripada perak. Orang kahwin bagi cincin perak tak mau nak mai. Walaupun daripada min hadid, kata Nabi. Walaupun daripada besi nak kahwin bagi tanda. Bagi tanda kepada orang kata sang mempelai. Tak boleh ajak surah ya. Mudah saja, tapi zaman lah tak main lah. Pakcik tak 10,000 dulu. Mai kahwin 3-4 ribu baru jadi. Lah ni. Bahaya. Ikut apa? Ikut harga barang lah mahal. Tu ialah mahal. Tapi kita kena berlebih kurang lah. Sederhana sudahlah. Jangan kita nak lawan. Setengah nak lawan jiran ni. Anak dia aja kilang. 14,000. Anak aku ni jazah. Takkan 14,000. 20,000. Demam lelaki tu. Botak kepala. Maka buatlah pinjaman di bank-bank. Buat pinjaman peribadi nak kahwin. Kalau boleh counting dengan sang mempelai, alhamdulillah lah. Mempelai faham. Hang berkeluar 10,000, abang berkeluar 10,000. Kahwin nak seronok sama-sama. Duit tak mau nak berkeluar. Pakai-pakai. Ni aja tak payah mahal lah. Orang Arab mahal sungguh. Orang Saudi sampai sya'ah pun kena juga. Kereta kena lagi. Rumah lagi. Mampu. Malaysia ni boleh tahan lagi lah. Kalau nak kahwin lah orang Kemboja. Kemboja murah. Atau nak kahwin carilah orang Syria duk perang. Murah. Ataupun orang-orang yang murah. Indonesia murah lah. Sial orang Malaysia pula. Nak buat macam mana ada mahal. Kami tak mampu lah gitu. Mereka pun berturun. Bukan semua mahal boleh counting. Boleh diskaun. Kita tak diskaun lagi ni lah. Tu nak hantar orang yang berkira pun kena pandai. Dia nak kira anak kita apa semua. Jadi orang selalunya belah lelaki dia kena hantar juara-juara punya main. Nak perkurang berapa anak tangga. Gitu. 2 anak tangga, 3 anak tangga gitu dia minta kurang. Jadi payah nak kata apa pun. Tapi dalam bab mahar memang kita tak boleh petikai kan. Bab mahar memang tak boleh kurang. Kalau dia tak 3,000, 3,000. Itu mahar tetap. Mas kahwin. Kita tak belanja yang mahal. Yang tu yang boleh kurang. Tak pun ada syarik. Tak mahal, tak mahal. Belanja apa? Belanja 1,000 dah. Mahal berapa? 12,000. Kenapa? 12,000. Mahal tu yang wajib.
Nah, belanja tak ada apa. Sedekah bagi. Jadi eloknya ikutlah negeri-negeri yang tak berapa nak mahal. Kelantan mesti murah kot. Negeri-negeri pantai timur murah. Negeri Kedah ni Allah, kalau nama kata kahwin dengan Kedah tambah Mami Jarum Pening. Pay. Kena Mami Jarum Pening mahal, mahal. Siap duit lah. Jadi orang kata itulah masalah orang Islam, orang Malaysia ni tak ramai-ramai sebab mahal dia punya belanja tu. Belanja teruk sangat. Kalau belanja mungkin murah sikit, ramai yang kahwin orang Melayu dia ramai. Lah ni orang Melayu duk ada berapa persen? 60 ke? 60 ke 50 lebih itulah. Orang Melayu di Malaysia ni 60 lah kita kata. Yang lain tu bangsa lain. Orang Melayu biar beranak banyak-banyak ni tak beranak sikit dia kata, tak boleh beranak dah. Tak boleh beranak dah. Cukup. Beranak bagi banyak. Macam orang putih Mat Saleh tu saya tengok dalam rancangan lupa dah. Anak 20 orang. Anak 20 orang. Pak dia orang kaya lah. Anak 20 orang, bini seorang. Bukan bini 4. Ataupun macam Syiah bini 8 sampai lama-lama bukan. Bukan 4 ibu, tapi 1 ibu saja. Badan pun tak apa nak besar. Anak dia 20. Dia kalau seorang boleh buat 20 lah. Rekod. Cah rekod. Guinness World of Record. 21 kena lebih pada dia 20. 21. Reban mak tu. Pak pun demam. Tak baik-baik demam keluar. Sebab apa ramai sangat. Patutnya ramai orang Melayu. Yang doktor pula kadang suggest dia kata, susah duk ramai-ramai lah. 3 sudah operate pula tu. 3 yang. Dia ni sampai 20. Cuba bayangkan 20 macam mana. Tapi laki dia memang orang kaya, duduk dalam banglo, orang putih. 20 mana ada orang Malaysia sampai 20 anak ada ke? Tak ada. Yang paling ramai pun belah ada. Belah pi, 11, 12, 13 mungkin ada. Tapi nak cari 20 jarang-jarang. Ataupun kadang-kadang. Ataupun tak ada terus. Di Malaysia lah. Jadi anak ramai ni dengan keturunan yang ramai, orang kata membanyakkan lagi orang Islam, orang Melayu di bumi kita yang tercinta ni. Sebab Malaysia dia kira majoriti. Majoriti siapa? Banyak itu itu. Orang Melayu kena ramai orang lain sikit tak apa. Taib. Lamma arada Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yaktuba ila al-ajam, qila lah innal ajam la yaqbalu illa kitaban alaihi qatama. Nabi bila mana dia nak menulis surat kepada orang ajam lah. Kepada orang ajam ni maksud orang asing, lain pada orang Arab. Maka orang ajam ni dia tak terima, orang asing ni dia tak terima, bangsa asing dia tak terima, melainkan kalau Nabi ada cop. Nabi buat cop tu sesuai dengan zaman. Nabi pun ikut peredaran zaman. Kita pun macam tu juga. Jangan ianya menyimpang daripada Al-Quran dan juga hadisnya itu. Fastana khataman faka'anni anzuru ila bayadhihi fi kaffihi. Maka Nabi pun buatlah cincin daripada perak. Cincin daripada perak. Jadi boleh pakai cincin, orang perempuan pun pakai cincin. Tapi kita ni menjadi adat masa bertunang bagi cincin. Dah kahwin bagi cincin. Orang Kristian pun bagi cincin masa tu. Dia bagi cincin masa perkahwinan, berlaku perkahwinan sebagainya, bawa cincin. Bawa cincin, cium depan orang pula. Bodoh. Cium depan tu, cium menentang. Apa? Cium dalam bilik orang sudah. Cium depan orang. Putar perut sungguh lah. Dia sunnah dia lepas kahwin ni kena tu babak cucu cicit apa semua. Lepas masa duk kahwin, lepas habis angkat nikah tu orang kata kita semayang 2 rakaat sunat nikah. Lepas itu kita doa pada bini kita, letak tangan atas kepala dia, bubun dia, berdoa kat dia dengan kebaikan. Tu sunnah dia. Bukan duk pergi suap. Allah.
Allah punyalah romantiknya konon suak ni, ambil gambar ni, suak ni. Nah, kalau kata kereta tu buka kereta, sila masuk adindaku sayang intan payung pengarang jantung masuk dalam kereta. Tak apa. Mai anak 10 tak ada nak masuk dalam kereta jalan dah. Nah, habislah romantik tu habislah. Jadi itu dia nak kita nak duk bersuak depan orang tak payah bersuak lah, makanlah. Ambil gambar bersuak-suak apa, duk tunjuk ke orang pula dah. Sedih orang yang tak kahwin kita buntung pa kahwin. Ada suap-suap pula. Nabi pun suap Siti Aisyah, tapi Nabi suap antara mereka berdua. Duduk dalam rumah mereka berdua saja, bukan bercampur dengan orang lain pakai duk tengok Nabi bersuap, tak ada. Ini ambil sunnah mana kita tak tahu. Lah ni budaya lah bersanding berlambak. Dia ambil budaya Firaun mai balik dah. Dulu hilang lah hak bersanding, tak berani nak buat dah. Orang kata Hindu Paria punya budaya. Lah ni bersanding tak dah. Dia pasang bersanding upah nu buat. Orang kata kerusi bagi cantik dan sebagainya. Semua ni jahiliah punya. Jadi tak payah buat lah. Nak ambil gambar dalam bilik sudah lah. Tak payahlah duduk bersanding. Bersanding apa? Duduk tunjuk tonton kat orang pula dah. Tak apalah kalau segak. Segak macam ni lupa lah awak. Balik cerita 2 kampung, 3 kampung, 4. Kena hak kahwin tu tak segak. Allah tengok muka. Lihat. Baik semua ada. Dandam mulut kata. Betul lah tu. Saat nak pergi tengok saat abah hang. Kalut sangat lah orang nak pergi kenuri kahwin ni. Dah mai kenuri kahwin ni Pak Ang ni nak tengok lah pengantin. Tengok amboi bagus lah hampa. Mula-mula depan muka tu balik depan pengantin amboi tahniah lah bagus lah. Sampai ke jenjang pelamin dah. Semoga kekal ke anak cucu. Sehingga kekal ke jannah lah ni bahasa orang. Oi, cukup cantik sehingga kekal ke jannah, ke syurga. Bagus dah, alhamdulillah. Naik kereta tu lelaki kata macam mana pengantin? Allah. Teruk tengok. Yang seorang boroi bekak berut. Yang seorang tu nampak gemuk boroi tak padam macam pinang dibelah dengan kapak. Mulut tu. Tapi makan apa itu ya? Balik. Cerita bab makan. Nasi lah. Mentah. Tak sedap langsung. Nyesai bagi duit banyak. Kona juga tu pula dah. Mulut tu macam-macam. Jadi lawa tak lawa, dia dah ikut syariat. Kita patut puji dia. Tahniah kepada dia. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jamma' bainakuma fil khair. Itu doa. Kita doakan kepada dia. Dengan kebaikan, bukan duk kata. Bukan duk hujum. Dia pergi tempat orang tengok pengantin. Tak ada dengan tua tengok pengantin. Mana pengantin tu? Nak sampai mana? Bunyi meracun, bunyi apa? Setengah tempat dia bunyi meracun. Pa. Setengah tempat dia bunyi horn. Macam-macam lah. Setengah tempat di announce dengan menggunakan mikrofon. Kedatangan pengantin. Pakat duk pergi tengok lah. Dan pakat duk pergi tafsir lah. Pakat duk mengata. Dah kahwin alhamdulillah. Segak tak segak jodoh. Kena kata macam tu. Tempat betul sikit. Jodoh lepa dah alhamdulillah. Lepa tak buat maksiat, lepa kahwin dengan cara yang baik, cara yang halal, mengikut syariat kita, syariat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang masalah yang tak kahwin tu. Hak tak kahwin tu. Itu yang masalah. Yang kahwin tak apa. Bagi semangat. Itu. Belah ni tak ada, belah lain. Belah ni bagus alhamdulillah. Dan masa kenuri tu kadang-kadang saya pergi kenuri tengok bercampur lelaki perempuan. Buatlah kemah asing, kemah perempuan asing, kemah lelaki asing. Itulah sunnah dia, asing-asingkan. Masjid Nabi pun dia ada bilik untuk kaum perempuan, bilik untuk kaum jantan. Masjid pun kalau buat 2 pintu. Ni depa ada 2 pintu kan? 2 pintu betul lah.
Pintu perempuan, pintu lelaki. Tandas perempuan, tandas lelaki. Dia ada orang kata tempat masing-masing lah. Di Masjidil Nabawi ada. Masjidil Haram tak payah. Duduk berdakap sampai tempat sembahyang. Pegang bini tak mau terlepas. Sayang bini dia tu yang bagus. Sayang ke bini dia. Walaupun duduk keli tak kira di Malaysia. Umpah pipi Mekah lah. Allah tak mau pisah. Orang kata Mak Haji, Pak Haji duk asing kot ni dalam pakai ihram ni. Faham lah nanti kena pidiah ke kena kena apa ni orang panggil? Dam ke apa ke tak boleh. Tak boleh. Saya duduk sekali. Nak duduk sekali. Nak dapat nama anak Kalau di Mina pun nama anak Mina. Kalau dapat anak di Arafah pun nama anak Arafah. Arafat. Biasa Arafat. Kalau dapat anak di Mekah pun nama Mekah. Lepas kira macam tu pula dah. Sayang baguslah sayang ke bini jaga-jaga Pak Arab pelari pula. Pelari. Dia tengok orang Malaysia ni lepas puji bagus lemah lembut sopan santun. Berbudi bahasa. Lepas seronok tengok orang Malaysia. Jadi pilah dengan mahram. Pi haji dengan mahram, jangan tipu. Mahram tipu tahu mahram tipu. Pi haji nak buat ibadat tipu. Apa punya cerita? Saudi dia kata kalau nak pi haji mesti dengan mahram teh. Di mahram. Bisa dia keluar atas nama mahram. Tapi lepas buat mahram tabu haji ni, dia buat mahram tipu. Dia ambil bini dia tu, dia buh nama laki dia tu, ni pakcik ni tak bawa siapa kan. Pakcik ni okey lah, jadi mahram dia sah. Mahram tipu nama dia Walaupun sebenarnya buat macam mana darurat dia kata. Tak boleh haji kita darurat. Dia seorang boleh pi, lepas dia pi dulu. Cuma nanti kalau berlaku apa-apa dia cari mahram dia tu tolong angkat bini hang sat. Allah. Kan bini aku. Umpui. Bini dia betul duduk tengok. Abang. Kadang-kadang seorang lelaki bini sampai 10. Bukan? Bini sampai 10. Mahram dia siapa dia ni? Ni mahram dia siapa dia ni? Lelaki lepas tak ada belakang, semua ibu tunggai. Tapi mati dah sebagainya. Dia ni jadi pak sanggup. Bukan pak sanggup. Macam mana pak sanggup atas nama mahram sajalah. Pergi buat haji pun bohong. Lagi berat pergi haji tak mayang. Duduk atas kapal terbang tak mayang. Pak haji apa? Semayanglah atas kapal terbang tu. Semayanglah. Syar'i siapa orang kata. Hormat waktu ke. Semayanglah. Semayang apa pun. Ittakhadha khatiman min fidda fakana yakhtimu bihi wala yalbasuhu. Dan ada agak cincin yang Nabi buat tu untuk cop dan bukan untuk dipakai. Soalkan masuklah. Cepatnya Dia azan ni pun bila nak azan semayang, waktu semayang azan, saya tengok kadang setengah tempat lah. Dia azan, dia tak tengok tang zon tu tau. Misalnya zon 2, kita Kuala Muda ni zon 2. Tengok takwim. Dalam takwim dia kata masuknya Ansha 8.37 lah kata. 8.37. Dalam zon di bawah tu dia ada zon kecil, kotak kecil, table kecil. Zon Kuala Muda nombor 2. Zon Kuala Muda dia habaq setengah kalender. Kalender ni tak ada sini lah. Kalender Mali Agama. Tu. Ada itu. Tengok tang zon tu tambah seminit ke kurang seminit ke. Takut tambah kita pergi azan dah. Kurang tak cukup seminit kita azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak sah azan. Memanglah benda sunat, tapi tak sah azan, penat azan je lah. Tengok ke akhirat esok tekuk dia pendek je. Ingat ke azan punya tak azan. Akhirat orang yang azan ni tengkuk panjang. Maksud tengkuk panjang dikenali.
Bukan tengkuk macam unta atau macam zirapah punya panjang. Maksudnya ialah orang ketika di padang mahsyar dikenali muazzin itu dikenali oleh orang-orang di sana sebab dia tukang azan. Jadi azan biar masuk waktu, kalau tidak nanya orang buka puasa. Betul tak? Lagi seminit ya. Dalam tu tambah seminit. 8.38 8.37 muazzin dah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia buah kurma memang sedia kat mulut dah. Allah saja, bukan tang Allah. Bunyi mic-nya ketuk pam 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 pam, rup masuk. Orang testing, dia sebut testing tak azan lagi. Dah kurma masuk mulut dah. Ada juga pasien dengar buat tak tahu ya. Masuk ni kawasan mana? Anak dia pergi pulih pula dah. Dia pergi center elok dah tadi ni. Dia pergi center elok dah ni radio Kedah. Buka elok. Anak pergi buka radio Kuala Lumpur. Pusing. Tengok era muzik terkini lah. Tengok apa lagi lah. Kemudian pusing tersilap. Buka tengah doa azan. Allahu Akbar. Dia kata alhamdulillah. Zam masuk. Hanya selang 2-3 minit saja. Demikianlah azan bagi kawasan Kuala Lumpur. Dan sewaktu dia amat demam dia. Kena ganti balik puasa. Kalau puasa tu wajib ganti balik. Sunat dapat. Kena ganti balik. Rana seminit, rana setengah minit, rana hati-hati. Sungguhlah buka puasa tu disegerakan. Sunnah takjil puasa tu. Buka puasa. Tapi hati-hati juga. Hati-hati. Gitu. Bagi betul-betul sahih. Okey, Kedah ke? Ya, Kedah. Lepas tu tengok pula zon dia. Zon mana ni? Okey, zon Kuala Muda. Betul. Kita lambat atau kita cepat, kita kena tambah lagi 1 minit. Baru dia betul. Ada kurma masuk ke dalam mulut, dah makan dah. Ganti balik puasa 1 hari, demam tak kebah. Kalau musim panas macam lah ni, duk panas-panas. Panas sangat. Demam lagi lah. Kalau musim hujan, tak basah sangat. Itu yang disebut dalam hadis-hadis Nabi tentang pemakaian cincin. Kita tak payah pakailah cincin yang ada cop. Sungguh pun Nabi itu cincin dia ada tulis Muhammad Rasulullah. Kita tak payah pakai sebab kita ni tak erti jaga. Masuk bilik ayak, masuk apa semua, bawa benda-benda nama suci, nama Allah. Kita bukan orang Kristian. Orang Kristian dia pakai ketengkuk, pi merata jamban lah, bilik ayak lah, karaoke lah, apa semua dia bawa. Kita orang kata kalimah Allah tu jangan kita bawa sampai ke dalam bilik ayak. Dan begitu juga orang yang pakai rintun azan. Tengah duk berak, duk buat cokodok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kelakar boleh. Tengah duk berak, rintun azan tak tutup, tak silent. Begitu juga dalam masjid, silent lah. Silent lah. Orang kata handset ni orang kata nyawa kedua, sungguhlah, betul. Tapi tolong silent. Orang nak sembahyang, kacau orang, imam pun keliru dan sebagainya. Dengar lagu bagus pula, lagu dandut oleh Inol. Tu dia gelek sakan tu imam pun, baca pun hilang pergi ke mana dah. Lupa habis. Gitu. Jadi kita dah belajar, kita dah faham bahawa Nabi pakai cincin. Maka apa jika kita pakai yang demikian itu merupakan sunnah dan pahala yang akan kita dah dapat. Dan cincin ini juga sunnah diwarisi, boleh diwarisi. Yang pertama, Nabi pakai, setelah pada itu dipakai oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman. Kemudian cincin yang tersebut tersemat nama Muhammad Rasulullah
jatuh dalam telaga Aris. Telaga Aris. Aris, telaga Aris. Aris wala Aris. Telaga Aris tu jatuh, hilang. Tak ada Sayyidina Ali pakai. Cincin tersebut tu. Jadi kita warislah kepada anak cucu pakai cincin ni. Pakai cincin ni. Cincin Tok Wan. Tok Wan beli ketika mana pergi ke Bangkok. Hak-nyai. Pergi ke Hak-nyai. Okey, jadi cukuplah untuk malam ni. Dan mudah-mudahan kita faham dan kita sebar-sebarkan. Sunnah pakai cincin, jari anak, jari manis, itu saja. Pakai jari hantu tak digalakkan. Jari-jari ni ibu apa semua ni, makruh lah. Baik pakai cincin ni. Banyak sangat cincin, tunang bagi sampai 2, 3, 4. Boh lah 2 double. Jari anak double 2, jari manis ni double 2, jari hantu double 2. Banyak sangat saya double 2. Nak lari zakat. Pakai barang kemai, tak kena bayar zakat. Simpan bayar zakat. Debuh rata, penuh ke tengkuk, ke telinga, hidung, macam orang Hindu. Buh kat kaki. Mampu. Patutnya memang tak kena bayar zakat. Pakai perhiasan ni memang tak kena bayar zakat. Banyak mana pun. Tapi fatwa hari ini kata, kalau terlebih pada uruf, kena bayar zakat. Saya masih pegang pendapat dulu-dulu kala. Pakai barang kemai banyak mana pun, tak kena bayar zakat. Pergi bayar lagi baguslah. Sebab melampau sangat. Pakai macam orang kata mami jarum. Udah sampai sini. Pergi kenuri tu dia lah. Buat kerja lebih sikit orang duk nampak. Jadi yang demikian tu jadi riak pula lah. Bolehlah pakai fatwa yang mengatakan pakai sekadar uruf saja. Lain pada tu kalau berlebihan, sila bayar zakat, pergi ke pejabat zakat. Sempurnakan zakat di pejabat zakat. Itu sajalah untuk malam ni, dan insya-Allah kita akan bersua pula pada bulan depan. Bulan depan, time dan waktu yang sama, insya-Allah. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, salah silap daripada kelemahan dari ana sendiri. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.